Main Robi Sodi Sariwai Sili Amri Waluh Datang Medisani Ya Kau Kali. Alright, okay. So kita akan continue kita punya kelas. Sebelum tunggu kawan-kawan lain termasuk, ada lagi 8 orang tak masuk lagi. Saya rasa tidur terlepas. Hari ni kita akan tengok basic animation yang apa kita boleh buat menggunakan Adobe After Effects. Okay. So maybe for the time being ni kita akan play around dengan After Effects dulu dalam within 2-3 weeks. Okay. Lepas tu baru kita tengok capability software-software lain yang ada lah available dekat market. Macam hari tu saya ada tunjuk 2-3 software sebenarnya memang ada pre template ni memang dah siap ada. Okay. So untuk yang kali ni kita tengok dulu yang After Effects dulu. Lepas tu baru kita akan tengok yang template-template yang ada tu. Alright, okay. So untuk make sure semua orang kena ada ni, kata nanti sekarang berisau ada yang terlepas kan. Okay, sementara tunggu tu boleh buka dulu awak punya Adobe After Effects. Okay, buka dulu Adobe After Effects. Sebab saya tahu ada setengah komputer akan makan masa yang lama. Alright, okay. So buka dulu awak punya Adobe After Effects. Sekejap lagi 5 orang. Lagi 5 orang. Okay, basically ada tak yang dekat sini memang tak pernah menggunakan Adobe After Effects? Saya. Fizo. Lagi lain tak pernah guna After Effects? Siapa yang tak pernah guna After Effects? Tak tahu langsung maksudnya zero. Zero. Amin. Zero After Effects. Alright, okay, tak apa. Alright, okay. Saya rasa better kita start. Nanti yang lain tu maybe dia orang masuk tu nanti bila orang boleh get along lah. Alright, okay. So, apa yang kita akan buat hari ni, kita nak tengok first adalah kita punya sedikit interface of After Effects sebab ada 2-3 orang yang memang tak pernah tengok After Effects. Okay. So, kita akan buka dan hopefully that you guys buka sekali buka sekali you guys punya After Effects. Okay. Supaya you guys boleh follow along. Tak nak you guys tengok saya saja Okay, buka you guys punya After Effects supaya you guys boleh follow along. Sebab later on kan kita ada tutorial untuk you guys buat sekali Alright, okay. So saya akan share saya punya screen. Sekejap, boleh tak saya share Windows? Okay. Oh, tak boleh juga. Okay, jap Right, okay. Boleh nampak kat screen tak? Sorry. Alright, okay, boleh nampak kat screen tak?
Nampak sir. Nampak Boleh sir. Alright, okay. Okay, semua dah buka After Effects? Dah Alright, okay. Alright, okay. So, apabila kita mula-mula buka After Effects, dia tak keluar macam ni sebenarnya. Alright, okay. Tak silap saya, Windows dia ada keluar pop-up ke memang mendapat macam saya? Siapa yang Satu pop-up. ada keluar pop-up kan? Dia ada keluar pop-up, dia request apa? Dia nak yang macam new project tu sir. Okay. Alright, okay. Okay. Alright, okay, tak apa. Boleh tak cancelkan pop-up tu? Terus datang pergi ke screen ni. Ke memang kena pop-up tu tak boleh cancel? Boleh sir, boleh. Okay so kita datang dengan screen ni lah. Sebab yang tu sebenarnya a shortcut punya pop-up Right, okay. Semua dah ada macam interface macam saya? Kejap saya punya ni masih Loading. masih start. Loading. Tak apa. Okay, kita tunggu Yang lain yang mana baru masuk baru masuk kelas tu, okay, kita nak gunakan Adobe After Effects untuk kelas kita pada hari ni. Okay, so Sir, ya, saya punya dia jadi kolom. jadi kolom. Kolom maksudnya? Kalau saya share tu boleh tak? Boleh. Jap. Saya off jap. Off sharing. Okay. Cuba share tengok. Sir, share window. Windows, kalau boleh Windows lah. Kalau tak boleh awak kena share the whole screen lah. Dapat ke? Dapat. Dia jadi apa? Kosong Sir. Sebab saya dapat awak punya ni kosong. Dia ada, dia Adobe semua ada. Lepas tu dia terus keluar yang ada pop-up yang minta create new project ataupun open tu, betul? Lepas tu dia klik. Yang tu Premiere Pro. Bukan Premiere, After Effects. Salah buka software ni, Amin pula Hafizo ni. After Effects. Ke saya salah sebut? Betul sir. Betul. Alright. Okay. Kita buat After Effects Alright. Right. Okay dah. Azim dah? Dah sir. Alright. Okay. So, first thing first, okay, saya tahu ada yang pernah menggunakan After Effects dan ada juga 2-3 orang yang tak pernah menggunakan After Effects. Tapi tak apa, kita akan go through juga kita punya After Effects, function dia dan sebagainya semualah. At least nanti you guys akan faham exactly kita punya interface before kita nak go through Alright, okay. So, saya punya akan lebih
berbeza sikit dia punya tu. Sebab apa? Awak punya ni, saya punya ni pakai Mac, so dia dekat bawah. Awak punya tu file semua tu dekat dalam ni kan. Dia sama je, cuma dia punya atas ni jalan berbeza sikit. Alright, okay. These are the first interface. Normally kalau kita tak go through pop-up, dia akan keluar macam ni. Okay, ini Adobe After Effects. So Adobe After Effects ni dia memang akan ambil loading time yang agak lama depending the speed of kita punya CPU. Okay, kenapa dia nak ambil loading time lama? Sebab dia ada banyak effects yang dia nak kena load dahulu. So if you have a very good RAM, you have a very good CPU punya loads, insyaAllah you guys akan a very fast punya loading time lah. Okay, so no need to worries lah. Dia akan buka tapi dia akan take times. Okay, right. Okay, so the first thing first, kita tengok kita punya interface yang sebelah kiri. Kalau tengok basically ni semua kosong lah. Okay, kalau perasan dia punya interface ni boleh dikategoriskan sama seperti apabila kita buka Adobe Premiere. Okay, dia sama seperti Adobe Premiere, cuma Adobe Premiere dia a bit different sikit sebab atas ni dah ada dia punya working flow dia. Mula-mula assemble, lepas tu ni, lepas tu editing, lepas tu grafik, lepas tu effects, texting, lepas tu last sekali dia render ataupun output. Dia dah susun siap-siap. Okay, sedangkan dalam After Effects tak ada benda tu. Alright, okay. So dia adalah straightforward punya software. Okay, normally dalam After Effects kebanyakannya orang akan guna untuk buat effects. Okay, tetapi dalam masa sama juga ada juga orang edit video. Okay, the whole video menggunakan After Effects. Tak menjadi masalah. You nak buat motion guna After Effects boleh. You guys nak buat animation guna After Effects boleh. You guys nak edit video guna After Effects pun boleh. Tak menjadi masalah. Okay, so kalau nak tanya saya, sir, ada beza ke dia punya rendering engine? Kalau kita edit kita render After Effects dengan Premiere? Tak. After Effects dengan Premiere menggunakan engine yang sama, engine media core yang sama. Alright, okay. So once bila kita install After Effects dan kita install Premiere, dia akan request kita untuk install dia punya media core dia. Okay, so media core tu yang akan bagi what kind of kita punya final conversion untuk kita nak pilih codec apa kita nak render. So dia akan pakai machine rendering yang sama lah untuk kedua-dua software sebab dia bawah Adobe. Alright, okay. So kita tengok yang the first thing first dekat sini. Kalau tengok dekat sini kita ada gambar rumah, itu yang mula-mula tadi itulah. Okay, lepas tu kita ada kita punya selection tools, kita ada hand tools, kita ada magnifying glass, kita ada rotation tools, camera. Lepas tu kita ada kita punya anchor point, kita ada object. Lepas tu kita ada kita punya pen, kita ada kita punya text, brush, stamp tools. Lepas tu kita ada kita punya eraser. Lepas tu kita ada roto brush. Ni yang saya akan ajar awak nantilah insyaAllah. Kalau tak ada masalah, kita akan try roto brush ni. Lepas tu kita ada kita punya pin tool. Lepas tu yang lain lah. Ini adalah kita punya 3D punya tu. Alright, okay. So kalau perasan, sesetengah daripada ikon-ikon ni awak pernah tengok dekat dalam Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Betul? Betul. Seperti Betul, kita ada objek, kita ada pen, yang teks tu lah. Okay, kenapa boleh ada dalam ni? Sebab apa? Dalam After Effects, kita boleh apply apa yang kita belajar menggunakan software lain terus direct ke dalam ni. Maksudnya you don't have to go to pergi Illustrator, buat texting, lepas tu import masuk dalam ni. Tak payah. Dia akan terus straightforward, kita boleh terus develop dekat dalam kita punya After Effects. So jadi that's why untuk belajar After Effects, you guys kena belajar dulu menggunakan Photoshop dan Illustrator. Itu adalah paling basic sebenarnya untuk kita buat untuk kita buat grafik, and then you guys can turn down masuk dalam ni untuk kita motionkan dia. Alright, okay. So benda tu kira basic lah, tapi ramai ada orang kata kenapa nak belajar Photoshop dengan Illustrator, kan kita dah ada Canva. Kenapa nak belajar Photoshop dan Illustrator? Alright, okay. So benda tu adalah a very long story punya discussion. Why Canva nowadays, kenapa tak Photoshop dan Illustrator? Dia akan jadi satu tajuk yang di mana apabila kita kata can you do this manually? Bila kita kata can you do this manually, then that time Canva memang takkan boleh buat. There was a lot of things that Canva
boleh buat, tapi there was a certain thing yang memang Canva takkan boleh buat yang Photoshop dan Illustrator boleh buat lah. Alright, okay. So itu another story of Canva versus Photoshop and Illustrator. Alright, okay. So kita ada this object ni. Alright, okay. And then pada sebelah kiri ni kita ada dua tab, iaitu project punya tab dan juga effects control punya tab. Okay, normally common whenever kita buka ni dua ni akan ada. Tetapi kalau tiba-tiba tak ada dua-dua ni, awak boleh pergi kat Windows, awak boleh cari dekat sini. Sebab ini semua Windows ni semua Windows, awak boleh cari dekat sini. So kita ada kita punya project, cari kita punya project dan cari kita punya effects tu, nanti dia akan keluar lah. So effects control dekat sini ada, apa benda semua you guys boleh cari dekat sini. Ataupun kalau you guys nak tengok lagi workspace kat sini, kita boleh setkan lah. Kita nak what kind of kita punya working space kita nak. Kalau you guys nak buat animation, you guys boleh masuk dekat animation. Bam, dia akan tukar animation punya setup. Kalau you guys nak masuk kat dalam you guys punya workspace, you guys nak buat for example motion tracking, dia akan tukar kepada motion tracking punya ni lah. Alright, okay. So setkan kepada default is okay dan tak ada masalah. Dia akan setkan kepada kita default kita lah. Setkan kepada default. So kat sini ada project dan sini ada kita punya effects control. Nanti kejap lagi kita akan tengok effects control dan sebagainya. Bawah ni adalah dia punya apa ni kita panggil kita punya items, okay, yang akan appear kat sini. So kita punya file size, everything semua dekat sini lah. Kita punya jenis-jenis item-items yang kita ada. Alright, okay. So bawah ni pula, okay, bawah ni adalah kita punya timeline. Sama macam dalam Adobe Premiere, bawah ni adalah timeline. Alright, okay, bawah ni adalah timeline. Alright, okay. So tempat untuk kita nak edit kita punya objek lah, objek ataupun grafik dan sebagainya. Alright, so dekat bawah ni nanti akan keluar kita punya timeline lah. Okay, so kita boleh do adjustment dekat sini. Okay, kalau macam dekat Adobe Adobe Premiere, dia akan ada satu playhead. Tapi sekarang ni dia tak keluar sebab kita tak ada item. Bila nanti kita dah masukkan item nanti, barulah dia akan keluar apa benda. Dan dekat sini kita boleh buat a very full control lah. So kita nak 3D kan dia, kita nak buat dia motion cap dekat sini, kita nak inheritkan dia dengan another object pun boleh, semua akan appear dekat sini. Alright, okay. Alright, dekat atas ni, sebelah kanan atas ni, okay, kita ada learn standard small screen library. You guys boleh klik dekat sini, you guys boleh check lah which one you guys nak pergi. Sama juga macam tadi, yang dekat sini kita boleh adjust. So yang dekat sini adalah kita punya shortcut lah kalau you guys nak pergi. So ada info, you guys tahu you guys punya apa item punya info. Kalau ada audio, you guys boleh tengok audio leveling you guys macam mana. You guys boleh preview. Sini you guys nak tengok you guys punya what kind of effects you guys nak apply. So dia ada minimum effect sampailah ke bawah tu lah. Notion. Kalau awak tengok kat sini, awak akan perasan dia almost similar seperti apabila kita menggunakan Adobe Premiere. Dia ada generate dekat sini. Okay. Alright, okay. Lepas tu dia ada immersive video. You guys boleh masukkan VR dekat dalam ni. Lepas tu dia ada keying. Okay, kalau you guys nak buat green screen dan sebagainya pun boleh juga menggunakan After Effects dan juga Adobe Premiere. Ada matte, noise and grain, obsolete, okay, perspektif. Semua ni memang ada dekat dalam kita punya Adobe Premiere. Okay, tapi dia apply sekali dekat dalam kita punya Adobe After Effects. Okay, so that means maksudnya you don't have to go to you guys punya Adobe Premiere. You guys terus boleh dump dekat dalam Adobe After Effects. Maksudnya one software sajalah you guys guna. That's why kalau macam for example ramai orang yang editor, kalau dia kata dia akan banyak pakai motion, dia nak apply kat dalam dia punya video, dia akan straight heading edit menggunakan After Effects lah instead of pakai Adobe Premiere. Alright, okay. Semua ada dekat sini lah. Okay. And then kita ada align, kita ada and then kita ada align. Lepas tu kita ada kita punya library. Alright, kita ada kita punya alright, okay. Kita ada align, kita ada kita punya library. Dia macam ni. Tak apa. Alright, kita ada kita punya library. Alright. Lepas tu, okay, library, character,
kalau kita nak tukar kita punya teks, lepas tu kita ada kita punya paragraph untuk adjust kita punya paragraph, and then kita ada tracker untuk kita buat motion track. Okay, nanti semua kita akan nampak lah. Alright, okay, semua tu kat sini. Alright, okay. Now kita nak tengok tengah-tengah ni. Okay, these are the place where kita punya preview akan ada dekat sini. Semua apa benda yang kita buat tu akan di preview dekat atas screen yang ni lah. Okay, so because of kita belum buat apa-apa project, so dia akan bagi kita dua option kat sini. Okay, so dia satu adalah new composition and another one new composition from footage. Okay, so apa beza dua-dua ni? Okay, beza dua-dua ni adalah di mana kita boleh buat custom composition. Custom composition adalah di mana kita menghasilkan satu sequence, okay, satu sequence yang di mana based on pada kita punya setting sendiri. Maybe for example, kalau normally kita akan setkan kita punya video apabila kita play dia mesti 30 frame per second ataupun 25 frame per second, something like that lah, ataupun 27.9 frame per second. 29.7 frame per second. Okay, tapi because of saya nak buat custom, okay, saya nak buat 60 frame per second, so saya boleh setkan kepada 60 frame per second. Maybe for example saya tak nak edit 1080 times 1920, instead saya nak edit 4K 3184 times 3184 times 4 berapa dia punya apa tu sizing. Ataupun saya tak nak edit 4K, saya tak nak edit 1080p, saya nak buat cinema. So saya pergi cari cinema punya size, saya terus boleh adjust cinema punya size. So saya akan dapat 21:9 punya aspect ratio. So kita boleh custom kita punya composition dekat sini. Dia sama juga macam dekat dalam Adobe Premiere, kita boleh custom. Okay, kalau yang dalam ni, yang di sebelah kanan ni, new composition footage ni adalah di mana kita tekan yang ni dan kita drop kita punya footage, dan automatically kita punya timeline tu akan ikut setting footage kita. Kalau macam for example, if kita planning untuk edit, memang for example kita punya video ni akan pakai After Effects. So apa yang kita buat adalah kita ambil kita punya footage tu, kita drop, so automatically dia akan terus masuk dekat dalam kita punya timeline dan dia akan pakai setting video tu. Kalau kita nak setting video lah, kalau tak nak kita boleh setkan kepada new composition. So since that kita tak ada apa-apa video untuk hari ni, okay, kita akan start a very basic dulu, a very basic punya animation untuk kita punya motion graphic. Okay, so motion graphic ni saya tak akan pergi yang very hardcore punya. Alright, kita akan do a very simple je dahulu. Okay, and then lepas tu baru kita start tengok macam mana you punya progress. Either you guys kan boleh pergi further ke tak boleh pergi further, kita akan tengok macam mana. Alright, okay. So basically these are the interface. Ada lain-lain tu lagi saya tak explain sebab apa dia tak nampak. Kejap lagi once kita dah create kita punya composition nanti, barulah kita akan explore dalam kita punya setup. Alright, okay, boleh? Okay. Untuk new composition ni, kita either boleh klik dekat sini as a new composition ataupun you guys boleh pergi pada file. Alright, dekat sini sekejap ni Chrome padahal hilang. Okay, so kita boleh pergi pada file, you guys boleh pergi new. Dekat new kat sini pun kita boleh set up kita punya new project. Okay, so once you guys buat new project, dan you guys boleh start lah what kind of composition you guys nak pull off dekat sini, ataupun you guys nak buat team project ke apa ke dan sebagainya, memang boleh. Alright, okay. So bila kita ada kat sini, so sekarang ni saya nak you guys klik pada new composition. Alright, nanti dia akan keluar pop-up ni, new composition. Ada tak keluar pop-up ni? Ada sir. Ada. Alright, okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada 3, basic, advanced dan kita ada 3D renderer. Okay. So basic, advanced dan 3D renderer. Okay, so normally kita akan tengok pada basic ni saja dahulu. Okay, so kalau tengok kat sini, dia ada preset bawah tu, dia dah terus start dengan custom. If you look through dekat situ, you tekan dia punya arrow ke bawah tu, dia ada a lot of option yang kita boleh pakai. So you guys boleh tengok kita ada a lot of option kita boleh pakai. Kita ada sekecil-kecil NTSC DV sampailah sebesar-besar kita punya cinema. Okay, cinema screen kita lah, Cine on full ataupun film 2K ataupun 4K ataupun Ultra HD 8K
Dekat sini ada dia punya option. So terpulang pada kita what kind of setup kita nak guna. Ataupun kalau kita nak buat custom pun kita boleh buat custom. Okay, apa bezanya kalau kita custom dengan kita pakai yang dah siap pre-build ni? Okay, so ada setengah-setengah kamera ada setengah-setengah kamera. Kalau kita nak edit video, ada setengah-setengah kamera dia memang dah ada preset, this kind of punya preset. So bila dia dah ada dia punya preset, bila kita load saja kita punya preset ni dan codec daripada kamera yang kita shoot tu pakai preset yang sama, so dia punya rendering time dia akan jadi cepat. So kena ingat apabila kita nak shoot video dan kita plan untuk edit ni, tak kisahlah kita guna After Effects ke, kita guna Adobe Premiere ke, Final Cut Pro ke, ataupun DaVinci Resolve ke, kalau boleh sebenarnya the best way adalah kita kena shoot pada setting ataupun codec yang certain software tu memang boleh capable untuk handle. Ada setengah-setengah setting yang ada dekat kamera tu software tak boleh handle. So apa dia buat adalah dia akan bagi you masuk juga, dia akan bagi you import. Once you tampal dekat atas you guys punya timeline, apa akan jadi, dia akan ambil masa untuk render. Dia nak kena render ikut dia punya kesesuaian dulu. So time tu lah yang awak akan rasa awak punya, kenapa aku punya ni lagging. Because of lagging. Kenapa awak ada lagging? Sebab dia nak membaca dalam masa sama, dia akan render. Okay, render kita punya kita punya footage tu lah, supaya boleh match dengan apa codec yang memang dah ada. Okay, so maybe yang tu nanti kemudian lah kita discuss. Tapi normally insyaAllah kebanyakan kamera kebiasaannya memang ada setting dekat sini, so you don't have to worry lah. In case kalau macam for example you guys nak go extremely gila kau so saya nak shoot 8K saya nak edit 8K, you tekanlah 8K, you nak edit 8K. Ataupun saya nak shoot filem, saya nak buat filem, you buatlah filem, tak ada masalah. Yang lain-lain ni biasanya kebiasaannya dekat kamera-kamera memang adalah macam DVC Pro ini dalam kamera Sony ada DVC Pro. Okay, NTSC ni dengan PAL ni adalah kamera-kamera lama lah. Okay, alright. Okay, so normally kita akan biar saja custom dekat sini. So sini saya punya dia setkan kepada Full HD 1920 time berapa tu, 1080. Okay, 1920 time 1080. Right, okay, so make sure you guys ada setting yang sama dengan saya jangan buat 4K pula. Okay, sir. Right, okay dah. Lepas kita dah setting kita punya tu, yang bawah ni pixel ratio ni biasa standard. Okay, yang frame rate ni. Okay. So frame rate ni depends kita nak setkan what kind of frame rate yang kita nak. Kita nak buat 60 frame per second. Kalau orang main game dia akan set kepada 60 frame per second. Normally animation pun selalunya basic animation adalah 15 frame per second. Okay. Tapi once kita nak playback, kita boleh setkan kepada standard iaitu 30 frame per second. So apa saya nak you guys buat? You guys tukarkan kepada 30 frame per second. To be precise sebenarnya dia punya numbers adalah 29.7 frame per second. Okay, itu dia punya precise number lah. Tapi bila dia dah round up kan dia akan jadi 30 frame per second. Right, okay. So resolution setkan kepada full. Okay. So dekat sini kita ada time codec. Tahu time code ataupun time codec ni tahu tak? Siapa tahu time code? Tak tahu, sir. Tak tahu. Tahu tak SMPTE? tak tahu juga, sir. SMPTE adalah Society Motion Expert TE. SMPTE, Society Motion Picture Time Expert. Okay. So dalam penghasilan kita punya video, okay, kalau perasan bila kita main apa-apa video, kita ada yang kita punya timing tu.
berapa lama kita akan nampak dia akan mula dengan nombor laju tu, lepas tu baru masuk minit, baru masuk hours kan. Okey, ini adalah kita panggil time code track. Okey, maybe antara orang-orang yang baru maybe benda ni macam tak ada apa sangat lah. Okey, tak apa, tak ada apa sangat. Okey, tetapi dalam penghasilan kita punya video ataupun dalam filem dan sebagainya, time code ni adalah sangat-sangat penting lah. Sebab apa? Time code ni lah apabila kita shoot, apabila kita buat, kita nak edit, kita akan bagi time code pada dia. Cakap, okay, time code aku adalah sekian. Ataupun kalau kita dah shoot, okay, time code yang shot, yang cantik tu adalah sekian. So, apabila editor dapat, editor akan terus ambil, dia akan terus masukkan dalam time code sekian. Dulu bila diorang nak edit, diorang pakai time code tau. Sekarang bila kita edit, kita tak pakai time code. Kita terus jump, sumbat je. Dekat dalam tu kita tak pakai time code pun. Okey, tapi sebenarnya time code ni kalau you guys masuk dalam industri sangat-sangat penting. Tambah lagi kalau kita buat broadcasting, time code ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Dia memang sangat-sangat precise. Kalau dia kata iklan you 1 minit, dia akan tulis nombor dia 00 saya pening. Okey, dia akan tulis 0010000. Kalau you punya, dia kata kalau 1 minute, itu nombor dia. 0000100. Sebab hujung tu adalah saat. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia akan naik. Okey, dia akan tengok. Awak kata one time video, saya punya video ni memang 1 minit je. Dia masuk dalam sistem, tengok awak punya 1 minit berapa saat berapa sekian. Terus kena reject. Okey, sebab sistem dia memang detect macam tu. Katalah macam for example awak buat katalah buat iklan. Awak buat iklan, dia bagi tahu, okey, kau punya time kau punya duration kau mesti exactly 1 minit 30 saat. So you pun buat macam tak ngam je kita punya iklan, tak apalah, kita lebih sikit. 1 minit 30 saat, 1 minit 32 saat. Okey, katalah buat 32 saat ke ataupun 35 saat lah kononnya, lagi extra 5 second kan. Okey. So bila yang extra 5 second tu adalah you guys letak, kata for example logo klien. 5 second tu adalah logo klien. Tak muat ni kita letak logo klien 5 second. Sekali you hantar TV session, TV setting tu dia dah bagi tahu, okey, dia punya time code dia lah 000 10 something like that. Sekali dia play, cukup je time tu habis, dia terus potong, dia terus jump pergi iklan lain. So awak rasa klien awak punya 5 second tu memang tak akan keluar. Masa tu siaplah awak menjawablah dengan klien awak macam mana. Sebab dekat dalam broadcast punya sistem, dia memang sangat-sangat precise. Sebab apa? Setiap saat tu adalah duit apabila kita bermain dengan broadcasting ni lah. Alright, okay. So, time code track tu tak apa, abaikan, tak ada masalah. Nanti kita, time by time tu, you guys cuba belajar sendiri time code track tu macam mana. Dia memang agak detail. Dan kegunaan dia adalah untuk memudahkan kerja kita apabila kita nak buat editing nantilah. Alright, okay. And the last one bawah tu, awak akan ada satu bahagian tu, dia tulis background color. Okay. Background color ni adalah kita nak setkan belakang kita punya video tu nak ada background color apa. Kalau dalam kita punya video Adobe Premiere, dia automatically akan jadi hitam. Okay, so jadi kita tampal, kita akan nampak warna hitam lah. Okay, so kenapa yang ni dia ada background color untuk pilih? Okay, kena ingat dalam Adobe After Effects, kita bukan sekadar untuk edit video saja, kita juga boleh buat animasi ataupun motion graphic. Okay, so tak semestinya kita punya background tu kena warna hitam. That's why dia bagi kita option untuk memilih what kind of background color kita nak. You guys boleh pilih color background you guys nak. Okay, macam for example, you want to choose straight, you guys boleh letak warna merah sebagai background color, you guys nak letak warna biru sebagai background color pun boleh, tak jadi masalah. Ataupun you guys nak buat orang kata slightly grey, bukan black, just slightly grey pun boleh. Okay, macam saya sekarang ni, saya ambil yang ni, satu C. Okay, saya ambil kelabu dan saya klik OK. Once kita dah complete yang ni semua, dah dapat setup yang sama, minta kat sini yang ni, Com1 ni. Com1 ni stands for composition. Composition satu lah. Com1 ni minta tulis nama you. Alright, okay, minta tulis nama you Okay, dah? Dah, sir. Okay, yang lain dah?
Alright, okay. So dah tulis nama kat situ, bawah tu klik OK. Okay, bila kita klik OK, kita akan dapat this kind of punya interface. Barulah yang tadi tak nyala tu semua menyala. Menyala. Alright, okay. Right, okay, boleh? Boleh. Alright, okay. Satu bila kita menggunakan software editing ke, tak kisahlah After Effects ke, Premiere ke, ataupun dia pakai software-software lain tu, okay. Macam saya bagi tahu, bukan itu kelas video post production, sorry itu kelas video production. Okay, dalam penggunaan software macam ni, okay, the most important thing selain daripada kita tahu menggunakan software adalah you guys kena hafal all those dia punya shortcut key. Saya tahu memang agak susah untuk kita hafal shortcut key, tapi cuba belajar macam mana untuk kita buat shortcut key lah. Maksudnya kita belajar macam mana untuk learn dia punya shortcut key punya sistem. Okay, so macam mana kalau macam dalam Photoshop dengan Illustrator kan kita tahu dia punya shortcut key. So macam ni dia akan apply shortcut key yang sama. Okay, maybe for example text, saya kena tekan command, sebab saya pakai Mac. So you punya T tu rasanya tekan T saja, betul tak? Cuba roll over you guys punya mouse dekat yang T atas ni, tengok dia tulis apa dekat dia punya dalam kurungan tu. Ctrl T. Okay, so dia a bit different lah dengan Photoshop dan Illustrator. Sedangkan kalau Photoshop dengan Illustrator kita hanya tekan T saja, kita boleh terus apply text. Okay, so the shortcut key tu macam command T, kita nak tekan command brush, kita nak buat over dan sebagainya, kita kena belajar dia punya shortcut key supaya kita punya workflow kita akan jadi lebih cepat. Tak payah macam kita nak klik bawah, just terus gunakan kita punya keyboard untuk kita punya fast face punya workflow lah, lebih cepat. Alright, okay. So now kita return back kat sini yang kosong tadi tu. So dekat sini yang dekat bahagian project ni, kalau tengok dia akan keluar kita punya composition satu. Nampak ni, composition ni. Ni composition. Nama composition tadi kan saya suruh minta tukar nama awak. So awak ada satu composition, okay, yang di mana composition tu adalah nama awak. Dan ini adalah dia punya info of kita punya composition. Kita setkan kepada 1920 times 1080. Dekat situ dia punya durasi dia adalah 30 saat dekat situ. Alright, okay. And then dia punya frame rate dia kita setkan kepada 29.7 ataupun 30 frame per second. Alright, okay. So itu yang kita set kat situ. Ini betul lah. Itu yang kita setkan dekat situ. Alright, okay. So you guys kena tahulah ini basically dekat situ. Alright, okay. So dekat bawah ni kita ada kita punya option-option lain. Alright, kita nak interpret footage ni. Interpret footage ni maksudnya kita nak ubah kita punya speed, okay, dan kita nak ubah dia punya sistem, okay. Ini kita boleh buat folder juga untuk kita organize. Kalau macam for example you buat animation, you nak buat scene by scene, so you buat folder scene 1, scene 2, scene 3 supaya you guys tahu the next time you guys buka, you buka folder scene 1, dalam folder you ada composition untuk scene 1, scene 2, scene 3 dan sebagainya lah. Okay. Bawah ni juga kita boleh terus menggunakan objek ni sebagai new composition juga, ada dekat sini. Lepas tu kita boleh buka kita punya project setting untuk kita tahu nak adjust kita punya rendering punya final macam mana lah. Lepas tu kita ada trash can untuk kita buang what kind of composition yang kita rasa kita tak nak. Alright. Okay, now let's turn to kita punya in the middle ni. So dekat sini adalah kita akan tahu kita berada di composition nama kita. Okay, composition nama kita. Alright, so kita akan tahu ini adalah composition nama kita. So bawah ni there was a lot of icon. Okay, yang mana yang kita tengok ada macam-macam. Icon ni lah, ada percentage lah. Okay, so kalau tengok sebelah sini kita ada percentage, you guys boleh adjust. You guys nak percent you guys macam mana, 100%, fit ataupun 50%, 200%, 400%, you guys boleh adjust dekat sini lah. Okay, lepas tu adalah kita punya yang lain-lain tu untuk kita toggle in, toggle out. Kita juga boleh adjust kita punya channel color yang kita nak adjust dekat sini, RGB. Okay, kita nak setkan. Lepas tu kita boleh setkan kita punya playback. Okay, this is a playback punya. Nampak tak ada tulis full ni?
Nampak sir? Okey, ini adalah kita punya playback. Playback tu untuk apa sir? Okey. So playback ni, okey, kalau kita buat animation insya-Allah tak akan jadi isu, tapi apabila kita bermain dengan video, kita punya playback time. So kalau kita playback full resolution, kata for example you ada footage you shoot 1080 and then you masukkan, bila you playback you nak dia play juga dengan resolution 1080. Okey. Kita boleh setkan kepada full, dia akan play full playback. Okay, tapi the problem is it, whenever dia playback full, kena ingat every single each frame yang dalam video kita tu, dia akan render, dia akan try to playback full. So bila dia playback full tu, jikalau awak ada video saja, insya-Allah tak akan jadi isu. Tapi jikalau kita buat stacking video, maksudnya awak ada lebih daripada 2 ataupun 3 layer video tu, itu dia akan ambil masa lah untuk nak playback. So that's why selalu normalnya apabila saya edit video, saya tak setkan kepada full. Okay, saya selalu setkan kepada half. Tengok macam mana playback tu. Apa, bagi saya yang penting dalam editing, biar saya akan nampak dia punya movement, transition, dia kena smooth. Something like that. Dah dapat transition dia smooth, yang final nanti baru saya tukar kepada full, baru saya akan playback benda tu secara full. Tengok apa yang ada masalah dan sebagainya. Selalu saya akan buat macam tu lah. Untuk playback editing ketika kita tengah buat cutting dan membuat transition tu, saya akan letak half. Okay, sebab half adalah lebih cepat. Sebab bila saya kata, for example, bila saya buat cutting, saya nak tengok dia punya continuity antara scene 1 dengan scene 2 ni macam mana, ataupun saya nak buat transition, dia punya daripada scene 1 dissolve pergi scene 2 ni macam mana, okey ke tak okey. Okay. So once dah okey, lepas habis edit semua, barulah saya akan tukar balik kepada full, barulah saya akan buat maksudnya full playback baru kita akan dapat the full quality dan sebagainya. Itu 1080p So you bayangkan, normally saya rasa untuk komputer-komputer sekarang ni 1080p should be okay. Cuma once you guys dah start hit 4K, it's gonna be a big problem lah. Okay, sebab 4K dia pula ada different codec yang dia pakai. So ada certain komputer memang boleh playback, ada certain komputer tak boleh playback. So you have to look through lah, tengok which one. Kalau rasa you nak edit juga 4K, you guys boleh setkan kepada half. Maybe kalau tak half tu pun dia play a bit choppy. Choppy tu maksudnya macam lagging you drop down lagi third ataupun quarter. Tapi you guys akan nampak pixelated sikit lah. Tapi at least you guys tahu dia punya flow tu, dan okay lah, tak ada masalah. Okay, so since that kita tak akan buat video ini, kita boleh setkan ni saja kepada full, tak ada masalah. Okay, lepas tu dekat sini kita boleh tukar kita punya transparent grid. Kalau kita nak pasang grid, kita juga boleh buat 3D. Kalau kita ada active camera, bila kita apply kita punya camera, kita boleh setkan, so kita akan nampak kita punya view from any side of view. Sini juga kita boleh sidekan, bila kita dah ada kamera, kita kata for example ada 2 kamera, kita boleh masukkan kita punya viewing angle lah. So dia akan keluar kat sini 2 ataupun 3 viewing angle lah bila kita nak buat 3D nanti. Okay, itu kalau kita nak buat 3D. Kalau kita tak buat 3D, okay, this one is nothing much lah dekat sini kita punya tu. Alright, okay. Now go down to kita punya timeline. Okay, timeline tu. Timeline ni tadi semua kelabu ni. Okay, sekarang ni dia ada satu bar warna hijau. Ada tak yang bar warna hijau ni? Ada. Lepas tu dia ada playhead kan? Okay, ni time indicator ataupun kita panggil kita punya playhead. Alright, okay. So dekat sini adalah all those item-item yang related dengan kita punya timeline lah. Kita boleh tengok kita punya graph, editor graph. Kita boleh buat kita punya motion blur kalau kita nak ada motion blur nanti later on. Okay, so dekat sini kita boleh enable kita punya blending kalau kita nak masuk blending. Dekat sini kita ada eye toggle, kita ada kita punya mic ataupun sound. Kita boleh lock sama macam Photoshop. Ini all those kita punya, orang kata apa, effects lah yang kita boleh reapply terus direct dekat sini pada kita punya objek. So basically itu adalah sedikit interface berkaitan dengan After Effects. Kita punya interface. Right, okay, is it okay for you guys? Ada soalan? Semua okay, boleh? Boleh follow sir. Boleh follow Yang saya risau yang ni, yang tak pernah guna After Effects tu. Saya risau yang tu. Is it okay for you guys? Ada masalah tak? Tak faham ke apa? Sebelum saya proceed untuk kita nak start buat motion graphic ni. Saif tadi siapa? Saif dengan Amin Boleh saya pelan-pelan.
Boleh Okay. So kalau in the middle ni kalau ada masalah tak faham ke, just let me know lah. So in case saya pun akan cuba. Okay. Saya bagi tahu ke clear, I'm not really power dalam apa tu After Effects. Saya tak power sebab saya jarang lah masuk dalam VFX ni. Okay. Just a slightly basic VFX tu saya boleh lah. Okay. Tapi saya more on direct punya untuk Premiere, Final Cut Pro dengan DaVinci Resolve lah, benda tu. So kalau tu maybe ada benda yang awak tahu boleh share dengan saya, maybe ada benda yang saya tahu saya boleh share dengan awak. Alright, okay. So after this apa yang kita akan buat adalah kita akan start doing kita punya motion graphic, a very simple punya animation dulu. Okay. Sebab kita nak belajar dia punya apa tu basic motion graphic tu, macam mana dia berfungsi dan kenapa dia berfungsi macam tu, and then kita try to do some of those simple tutorial supaya you guys boleh faham macam mana kita nak start doing kita punya apa tu motion graphic. Is it okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. So kita go for 10 minute breaks. Later on nanti kita masuk balik dan kita sambung kita punya first tutorial untuk kita punya Adobe After Effects. Alright, okay? Alright, sir. Right.
kena bekukan untuk semua staff. Rasanya lah. Takut dia tarik balik. Cuba tanya. Dia tak, sebab yang Azrin punya cuti tu Kak B sendiri cakap dengan Mel. Sebab Kak B dia beritahu dengan saya, kata cuti you je saya lepaskan dan saya akan bagi ke Mel. Orang lain nak apply memang saya tak akan bagi lepas. Bila naik lah. Siapa? Semua cuti dia bekukan. Macam wakil Safak kan. Dia nak pakai baju apa? Apa? Untuk apa esok? Ha, Baju dia yelah meja ke? kemeja ke t-shirt? T-shirt. Ke baju Melayu? Ha? Ke baju Melayu? Malam ni punya baju? Dia pakai baju ni juga? Apa dia? Malam ni pakai baju dia. Tak, biasa je. Di sekolah. Tu sekolah. Alright, boleh kita continue? Boleh sir. Right. Boleh. Okay. 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 Now sekarang ni kita dah ada kita punya composition tadi, iaitu kita setkan kepada kita punya tu sebagai Full HD 1920 times 1080. Now kita nak start doing something lah dengan kita tu. Okay. Whenever we talk about motion graphic, macam saya beritahu hari tu, motion graphic adalah pergerakan motion dalam kita punya grafik yang kita apply lah dengan bertujuan untuk menyampaikan information. So jadi either kita letak grafik ataupun kita letak kita punya text sebagai kita punya motion. Alright. So kita boleh buat manually everything dekat dalam kita punya After Effects, ataupun kita boleh pakai template yang memang dah ada pre-ada. Hari tu macam saya tunjuk sampel-sampel template yang ada berkemungkinan dalam template-template tu yang kita rasa kita nak custom, kita tak boleh custom, betul? Ada setengah-setengah template tu yang kita boleh fully custom. Okay, so depends. Dan maybe ada setengah-setengah tu yang kita rasa kita ada idea lebih baik daripada template tu, kita nak kita punya own personal. That's why kita kena belajar manually menggunakan After Effects. Once yang kata benda-benda yang tak boleh kita nak pakai template, dan kita have to return back to After Effects untuk buat kita punya motion kita. Alright, okay. So dalam penggunaan After Effects ni, dia adalah konsep by keyframe. Tahu tak keyframe? Pernah dengar tak kita punya keyframe? Perkataan keyframe tu?
Tahu. Okay, tahu So jadi kalau you guys pernah buat animation, then you guys akan tahulah keyframe tu apa. Okay. So dia berkonsepkan keyframe. Apa animation yang kita nak buat, dia akan berkonsepkan keyframe. So dulu apabila nak buat motion, kita orang akan banyak menggunakan kepada Macromedia Flash, yang di mana beberapa tahun selepas tu Macromedia dah tak ada, diambil alih oleh Adobe Flash. Sekarang ni Adobe Flash telah dikonvertkan menjadi Adobe Animate. Okay, so jadi siapa yang nak buat animation boleh menggunakan Adobe Animate, dan Adobe Animate tu pun sebenarnya kita boleh buat kita punya motion graphic. Okay, cuma Adobe Animate tu saya tak sempat nak explore lebih. Cuma saya jumpa ada satu features yang saya suka pada Adobe Animate adalah kita boleh buat kita punya animation kita mouth tracking dan juga facial expression. So macam for example, saya tahu you guys pernah try Adobe Animate ke tak, tapi kalau you guys pernah try buka Adobe Animate, dalam Adobe Animate ada satu features yang di mana dia akan ada satu features iaitu dikenali sebagai mouth tracking dan juga facial expression. So apa yang dibuat adalah kita dah ada kita punya animation, so kita tak payah buat mulut animation tu bergerak untuk keyframe by keyframe, tak payah. Apa yang perlu buat adalah kita baca skrip dan kamera yang ada pada kita punya komputer. Macam saya guna laptop ataupun you install any kamera webcam, so dia akan detect kita punya facial dengan melalui kamera tu, dan dia akan detect kita punya mouth. So jadi apa dia buat adalah dia akan track facial dan juga kita punya mouth, dan dia terus akan apply pada animation yang kita dah buat. So jadi animation awak tu akan dapat exactly one by one awak punya facial expression dan juga awak punya mouth lip sync tu lah. So jadi maksudnya the time being you guys nak buat recording untuk sound tu, terus you guys terus buat dia punya facial expression. Itu yang bagi saya salah satu advance lah dalam Adobe Animate, instead of kita kena animate facial expression one by one dan juga mouth lip sync tu lah. Alright, okay. So now kita turn back to kita punya Adobe After Effects. So apa yang kita nak buat hari ni, kita nak start very simple text, okay. So apa yang perlu buat, okay, first pergi ke yang bahagian T atas tu, okay. T stand for text, ataupun you guys boleh tekan Command T. So bila you guys, Command T lah, Control T untuk PC. So once you guys tekan Control T, nanti you guys akan dapat this T punya tu lah, yang dia punya cursor tu akan tukar kepada T biasa. And then benda ni adalah sama macam dalam Photoshop dan juga Illustrator lah. So you klik je dekat mana-mana area dekat dalam kita punya composition ni. Okay, mana-mana you just klik dan you guys type saja apa you guys nak type. Okay, so untuk for the time being ni, kita tulis kat sini, this is my motion graphic. Okay, tak nak, saya nak tulis ni dulu, this is mine. Okay, tulis this is mine sahaja dulu. Nanti motion graphic tu kita buat another punya another punya layer. Alright, okay. So once dah complete ni, okay, sekarang ni kita masih lagi dalam kita punya text tool ni. Sebab dia masih lagi ada, kita boleh write lah benda ni. Okay, so you just pergi tengok dekat bawah ni, dekat timeline ni, you guys akan nampak lah yang benda ni ada dan line dia warna merah. Okay, so you klik je, nanti dia automatically akan keluar ada dot ni lah. Okay, dot ni. Alright, okay, jadi tak? Sir, saya tulis dia perkataan ke bawah. Perkataan ke bawah maksudnya? Ya, saya tulis this tu dia ke bawah. Dia maksudnya dia jadi menegak macam tulisan Cina. Okey, awak pergi dekat T ni, awak nampak ada arrow kecil tu. Pergi kat T ada arrow kecil, kalau awak tekan lama tu awak ada dua option kat situ, nampak? Satu horizontal, satu vertical. Ambil horizontal, jangan ambil vertical. Okey. Jadi tak? Jadi? Alright, okay. So semua jadi? Semua jadi? Jadi sir. Jadi, alright, okay. So once kita dah tulis tu, okay, kita dah dapat kita punya first text kat sini. Okay, text ni kita boleh adjust. Okay, so untuk adjust, once kita dah tulis text, automatically awak tengok pada sebelah kanan awak ni, dia akan terus keluar kita punya karakter tadi. Tadi dia tutup. Once kita pilih karakter, dia akan terus tukar, dia akan buka karakter option dekat sini. So dekat karakter option ni kita boleh adjust what kind of font kita nak pakai, what kind of size kita nak guna, dia punya leading, dia punya kening, tracking pun kita boleh adjust.
So now apa yang kita boleh buat, so saya select saya punya ni dulu dekat bawah ni. Okay, always dia sama macam kita punya software lain. Before kita nak do editing, kita kena select dulu. So saya select saya punya layer ni dekat yang this is mine ni, and then saya pilih what kind of font yang saya nak tukar. So you guys boleh pilih apa-apa font you guys rasa sesuai untuk you guys tukar. So I gonna choose maybe the first one. Okay, saya ambil yang this one. Okay, bebas nuave. Okay, dan size dia saya nak jamkan maybe for example size dia alright 190. Okay, maybe saya jadikan 200 lah. Okay, jadi 150 jadi 200. Okay, so lain-lain tu you guys boleh adjust. Kalau you guys nak, you guys boleh buat the leading, tracking, you guys boleh adjust. Okay, you guys nak panjangkan dia punya tu, nak kecilkan boleh. Ataupun you guys nak buat dia punya tracking dia. Sorry, this one. Okay, saya buat saya punya tracking tu panjang sikit lah. So saya setkan kepada 100. Okay, saya punya tracking, this is mine. And then you guys boleh juga ubah dia punya composition lah. Okay, composition tu you guys tekan yang select ni dulu, selective tu ataupun V, and then you guys boleh ubah dia punya position dekat mana-mana you guys nak letak dia pun boleh, tak jadi masalah. Alright, okay. So untuk memudahkan kerja, kata for example you nak dia jadi center of kita punya space ni, you guys boleh pergi dekat tab align yang sebelah kanan ni, ada tab align kat situ. So you guys boleh align guna ni lah untuk kita align kan. Alright, okay. Okay, dah? Semua dah? Dah adjust? Dah tukar font? Awak boleh tukar colour juga kalau nak tukar colour. Boleh adjust colour kat sini, nampak ni? Yang colour picker yang awak belajar dekat apa tu, Photoshop tu. So you guys boleh adjust colour lah. So I keep maintain this colour lah. Tak nak lah, saya tukar colour lah. Okay, this is a bit grey. So okay, saya tak nak white sangat. Saya buat a little bit of white. Okay, something like that. Right, okay. Okay, sir. Right. Yang lain semua okay boleh? Boleh. Okey, sir. Okay. Dah, alright, okay. So bila kita dah adjust ni, okay, you guys perasan kita ada this red dot ni. Okay, apa function red dot ni? Sama juga, kita boleh klik pada kita ni untuk kita nak buat terus manually adjustment.
Kalau kita nak kecil, kita nak besar, kita boleh tarik kat mana-mana bucu, straight forward lah, kita boleh adjust lah ikut base apa yang kita nak. Yang dekat sebelah kanan tadi tu adalah untuk positions kita punya adjustment. Kalau tak nak, you guys boleh adjust kat situ lah. Alright, okay. So depends on what kind of adjustment kita nak buat. Alright, okay. So dalam within this red square ni, yang red square ni, you guys perasan tak dekat sebelah kiri ni, idea sebelah kiri ataupun sebelah tengah ke apa ni, you guys nampak this ada satu anchor point tu. Nampak tak anchor point yang macam bulat yang ada tanda tu? Nampak. Okay. Itu adalah anchor point untuk kalau kita plan untuk buat animation. Anchor point tu maksudnya dia punya titik pusat lah untuk kita punya grafik ataupun objek kita. So titik pusat untuk objek ni telah diletak, yang saya punya ni telah diletak sebelah kiri skrin saya. Saya tak tahu, ada orang yang setengah dia letak kat tengah-tengah bawah ni, ada orang bucu sebelah kanan. Dia akan jadi pelbagai option lah. Okay. So apa yang saya nak buat adalah saya nak buat animation saya ni dia appear daripada kecil menjadi besar. Okay, so kecil jadi besar, saya nak buat dia appear, maksudnya dia ke tengah lah, dia appear secara ke tengah. Okay. So apa yang saya nak buat adalah saya kena ubah saya punya anchor key ni pergi ke tengah-tengah ni. Okay, kita boleh buat manually. Okay, tetapi the best way sebenarnya adalah di mana kita boleh tekan ada satu option untuk kita letak kita punya anchor point ni dekat tengah-tengah. So apa yang perlu buat, pergi dekat keyboard, pergi dekat yang kita punya timeline ni. Okay, select pada kita punya layer yang kita punya text tu. Okay, pergi dekat keyboard, tekan kalau awak punya adalah alternate shift. Okay, once you guys tekan alternate shift, you guys pergi dekat sebelah atas, you guys pergi tengok dekat sebelah gambar kamera tu, dia ada tulis tu pan behind ataupun anchor point. Dekat situ you guys double click dekat situ. Nanti you guys punya anchor point tu dia akan pergi tengah-tengah. Jadi tak? Sekali lagi sir. Okay. Tak jadi sir. Okay, lagi sekali Okay, saya Ctrl Z balik. Okay, so kita select dulu kita punya layer ni. Dah select layer? Dah sir. Dah select layer. Okay, pergi dekat keyboard, tekan alternate dengan shift. Sekali, jangan lepas tau. Tekan alternate dengan shift, jangan lepas. Lepas tu pergi tengok yang dekat sebelah atas tu, yang ada gambar magnifying glass. Lepas tu kita nampak ada gambar kamera tu. Sebelah gambar kamera tu you guys akan jumpa ada satu bounding box yang putus tu. Jumpa tak? Jumpa sir. Jumpa tak yang ni? Icon ni sekejap. Nampak? Jumpa tak icon ni? Jumpa kan? Jumpa tak? Ada sir. Okay, double click. Okay, dah jumpa? Double click dekat icon tu. Bila double click, dia automatically akan pindahkan kita punya anchor point tu dekat tengah-tengah center. So, jadi tak? Tak jadi ya sir. Tak jadi, dia jadi apa? Jadi gelap. Dia jadi gelap? Macam ni jadi gelap? Awak tekan apa? Tekan alternate dengan shift tu, jangan lepas tau. Lepas tekan double click tu baru lepas alternate dengan shift tu. Yang lain jadi tak? Tak jadi sir. Tak jadi. Okey. Kalau tak jadi, cuba tekan dekat awak punya alternate. Satu sebelah alternate tu ada apa? Control Window. Bukan window ni kan. Cuba tekan control shift. Control shift. Dia antara alternate shift ataupun control shift. Lepas tu double click. Okey jadi sir. Control shift kan? Control shift. Okay, Betul, control shift. Control shift Sorry, saya pakai Mac, so jadi dia different sikit. Okay. Sorry Okay. So tekan, kalau untuk Windows awak tekan control shift, nanti anchor point tu dia akan terus pergi kepada center. Alright, okay. Jadi semua jadi? Jadi sir. Alright, cantik. Alright, okay. Boleh kita move untuk next step? Boleh sir. Okay, now barulah kita nak start play around dengan kita punya kita punya keyframe. Alright, okay. So kalau kita tengok pada bawah ni, kita punya layer ni, okay, kita ada kita punya layer yang ni. Alright, okay.
And then kita punya ni warna merah. Sir, kenapa saya punya ni warna merah? Adakah saya tak render lagi? Tak. Yang nak tahu dia render ke tak render yang warna hijau tu. Hijau tu maksudnya dia dah fully render. Yang warna merah ni adalah kita punya layer punya color. Kalau awak tak nak warna merah tu, awak boleh tukar je warna dia tu. Awak boleh tukar dengan color-color lain awak nak. Saya tak nak color merah lah, saya nak color peach. Tukarlah color peach pun boleh. Tak nak color peach, saya tak suka lah, saya suka warna purple ataupun warna green. Tukarlah warna green pun boleh. Dia tak membawa maksud apa-apa. Cuma kita je yang kita boleh assign. Kalau macam for example, normally bila orang yang biasa menggunakan Adobe Premiere dan Adobe After Effects, okay, apa yang kita boleh buat, kita boleh assign a single layer tu based on apa kita punya footage supaya kita tak confuse. Macam for example, kita buat kita punya motion graphic ni ada teks, ada grafik. So untuk membezakan grafik dengan teks tu, saya assign grafik saya adalah warna orange, okay, dan saya punya teks adalah for example warna biru dan sebagainya. So bila kita ada multiple layer tu, kita tahu yang warna orange tu adalah teks, yang warna purple tu adalah grafik. So termasuklah dengan yang lain-lain tu nanti. Itu adalah kita punya assignage lah. Kita boleh assignkan sendiri. It depends pada awak punya preferences, awak nak assignkan pada color apa. Dia tak membawa apa-apa significant value pun sebenarnya. Okay, itu terpulang pada diri masing-masing. Okay. So bila kita dah select dekat sini, now it's the time kita nak play dengan kita punya keyframe. So kalau awak perasan dekat saya punya ni, saya boleh nampak yang dia punya ada second tu. Nampak 1 second, 2 second, 4 second, 6 second sampailah 30 second. Kenapa dia 30 second? Sebab tadi saya dah assign dekat yang saya punya composition yang awal-awal kita set up tu, saya nak dia pergi maksimum sampai 30 saat sahaja. Saya tak nak dia pergi lebih. Alright, okay. So sebenarnya animation yang kita akan buat hari ni pun tak sampai pun 30 saat. Maybe less than 10 second pun sebenarnya. Alright, okay. So tapi tak apa, kita biar je dia game panjang. Nanti kejap lagi saya akan ajar you guys macam mana kita nak shorten kita punya animation before kita go for final rendering nanti. Alright, okay. Now kita dah ada kita punya objek yang ni. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan buat satu motion yang di mana kita nak dia kecil dan dia akan appear besar. Maksudnya dia reveal lah. Dia buat revealing punya animation. Okay. So apa yang kita perlu buat adalah kita pergi dekat kita punya layer sebelum yang layer color tadi tu. Sebelum yang layer color tu, awak nampak ada arrow ke sebelah kanan. Ada tak? This one. Ada sir, dia keluar teks dengan transform. Yes, betul. Klik pada tu, awak akan keluar lagi dua option dekat situ. Text dan juga transform. So because of kita nak dia daripada kecil membesar, so kita akan gunakan transform punya tab tu. Klik lagi pada transform dekat situ. So you guys akan dapat a various type of transformation yang kita boleh buat. Kita boleh transform in terms of opacity, kita boleh transform in terms of rotation, scale, position dan juga kita punya anchor point. Maksudnya kita boleh setkan kita punya anchor point. So now ini adalah dia punya coordinate anchor point dia. Yang kita dah setkan tadi itulah. Ini dia punya coordinate anchor point. Dan ini adalah position dia dalam kita punya screen. Alright, okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita make sure kita punya playhead ni, pemain kita ni letak pada zero frame. Make sure dia dekat 0 frame. Okay. So salah ke sir kalau tiba-tiba saya punya ni ke depan? Tak salah. Boleh je ke depan. Okay, tak ada masalah. Okay, tapi because of kita start awal-awal, kita letak je lah dia dekat awal-awal kita punya frame ni. Alright, okay. Semua jumpa tak ni transform ni? Jumpa. Alright, okay. So now apa kita nak buat adalah kita nak dia daripada kecil membesar. So kecil daripada membesar, antara banyak-banyak ni adalah scale lah. Scale tu adalah kita nak scale dia punya size kecil ke besar. Alright, okay. So kalau kita tengok pada sini sekarang ni, dia punya size adalah 100%. Okay, so dia dah setkan situ 100%. 100.0 dan 100.0. Maksudnya dia membesar daripada kiri 100% dan menaik atas 100%. Okay, so kalau perasan, dekat sebelah perkataan scale tu ada gambar jam randik. Jarang saya sebut ni jam randik. Tahu kan jam randik? Tahu sir. Tak faham. Bila belajar sains kan awak kena kira kan. Bila kita buat eksperimen kita tekan jam randik tu nanti dia kan. Okey, itu kita panggil sebenarnya dia adalah timer lah. Kita punya clock, ada orang panggil clock, tapi saya sebab gambar dia tu macam jam randik. So saya panggil dia jam randik lah. Okey.
So bila kita nak buat, kita kena ada kita punya first key point kita. So untuk dapatkan kita punya first key point, kita tekan pada gambar jam berandik tu. Nanti jam berandik tu akan jadi warna biru. Jadi tak? Okey, jadi Dekat sir. sikit tu lah. Okay. So kalau kita tengok pada kita punya yang timeline ni, dekat kita punya timeline ni, awak nampak dia ada satu dot biru tu. Ada tak dot biru? Ada. Okay, Ada. itu kita punya first keyframe. Kita dah setkan itu kita punya first keyframe. Okay. So sekarang ni first keyframe kita nak dia ni kosong. Kita tak nak dia ni ada. Kita nak dia ni kosong. So apa yang kita boleh buat, pergi balik kat kita punya scale ni tadi. So dia setkan situ 100 kan. So tukarkan dia kepada kosong. Okay. So nanti dia hilang. Okay. So the first keyframe dia hilang, dia jadi kosong. Okey dah? Dah sir. Dah. Alright, okay. So, kita dah ada kosong. Now, kita ambil kita punya playhead ni, kita movekan kita punya playhead dekat berapa lama kita nak animasi kita ni berjalan. Okay. So, kalau awak nampak yang second tu lah. Katalah for example, saya drag ni, for example, saya nak animation saya ni, maybe for example dalam 2 second. Okay, 2 saat je. Okay, saya setkan kepada 2 second. So, kalau mungkin bawah ni kalau you tak boleh nampak dia punya position dia macam mana. Okay, you guys boleh tekan. Okay, ada 2 nampak ni Dia ada 2 biru tau. Satu biru, satu kelabu yang bawah ni. Satu lagi kelabu yang atas yang nipis tu. Nampak tak kelabu atas yang nipis tu? Tak nampak sir. Ni. Ada 2 line ni. Nampak ni kelabu yang atas ni? Oh, okey. Okey. Okey, yang kelabu ni adalah kita punya time, kita punya duration. Yang kelabu atas ni adalah kita punya zoom. So apa awak boleh buat? Awak pergi kat depan ni ataupun ke belakang, awak tarik je. Nanti dia akan zoom. Nampak? Dia akan zoom kita punya time frame tu. So kita akan nampak terus frame. Tadi second, sekarang kita dah nampak frame lebih detail. Okey, itu adalah kita punya zoom lah. Kita boleh zoom. Okey. So kalau kita buat ni, kita boleh tarik dia pergi betul-betul exactly 2 second. Okay, ngam-ngam 2 second. Nak check pun macam for example, kita boleh tengok pada kita punya kita punya time code ni. Nampak ni? Sini kan ada kita punya time code ni. Nampak ni time code ni? Ni nampak ni ada time code ni. So sekarang saya bukan 2 second, saya 2 second 3 frame. So saya kurangkan lagi, jadikan 2 second dia ngam-ngam. Okay. So dalam roughly lah, tak payahlah sebenarnya ngam-ngam pun kan. Okay, saya ambil ngam-ngam 2 second kat sini Alright. Okay dah? Okey, dah sir. Okay, now sekarang ni apa kita nak buat? Kita pergi balik semula pada kita punya scale tadi tu. Okay, scale tu. Kita klik lagi sekali kita punya jam randik tu. Okay, kita klik lagi sekali. Tak. Sorry. Kita nak klik pun boleh sebenarnya. Okay, tapi sebenarnya untuk the easiest way adalah once kita dah move kita punya playhead ni, kita terus adjust je kita punya ni kepada 100% balik. Okay, sebab kita nak dia balik original, kita tekan balik 100%, automatically dekat kita punya time ni, dekat atas kita punya timeline, dia akan create satu lagi keyframe. Okay, jadi? Jadi sir. Jadi. Alright. Okay, ada siapa-siapa tak jadi? Ada siapa-siapa tak jadi? Semua jadi Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kalau awak tengok kejap jangan usik apa-apa lagi tau. Perasan tak? Awak punya ni colour ni tak ada. Nampak tak colour yang kita dah buat ni? Sekejap saya besarkan saya punya mouse ni. Nampak ni? Dia jadi merah, sebelah sini hijau. Sebelah ni merah, sebelah sini hijau. Okey, apa maksud dia?
Tak render. Tak render lagi. Bermaksudnya yang dekat bahagian ni tak render lagi. Yang bahagian ni dah render dah. Bahagian ni tak render lagi. So macam mana nak render? Senang je, drag je awak punya ni. Drag je. Nanti dia akan render sendiri. Ataupun boleh tekan playback lah. Play, awak tekan play. Untuk tekan play simple, awak tekan bawa playhead ni ke depan balik. Lepas tu tekan je space bar. Nanti dia akan play. So keluarlah animation kita. Jadi tak? Sekejap sir tengah buat. Jadi sir, tapi dia jadi macam apa? Macam putus-putus. Line hijau tu dia jadi putus-putus. Okey, dia tak render habis tu. Bagi dia render habis dulu. Oh, okey. Bagi dia render habis dulu. Tu tak jadi. Tak jadi apa lah, tak gerak langsung. Hijau tu tak jadi. Okey, tak apa. Nanti awak letak je ni, letak playhead ni kat depan, lepas tu tekan je playback. Nanti dia akan jalan, dalam masa sama dia akan render. Jadi sir. Jadi Jadi sir. Alright. Okay. Jadi alright, okay. Semua dah jadi, semua dah full render, semua dah jadi hijau. Dah. Okay. Dah sir. So bila dah jadi hijau, bila kita playback dia akan jadi lebih smooth berbanding tadi, betul? Tadi dia stuck kan? Tapi bila kita dah playback balik, kita render ni, dia akan jadi lebih smooth lah. Okay, so kalau tengok ni, kita dapat kita punya simple animation, 2 second animation kita ni. Okay, nampak macam okey, dah cantik lah sebenarnya. Tapi sebenarnya belum cantik lagi. Sebab apa? Kita nampak dia macam flatten. Flatten maksudnya dia membesar, lepas tu dia sampai sini dia terus stop. Okey, dia tak ada macam slow mo dia stop. So tak nampak macam professional sikit. So apa yang kita nak buat adalah kita nak apply sedikit extra kepada kita punya animation ni supaya dia nampak lebih sikit professional lah. Iaitu kita nak apply the ease in dan juga ease out. Alright. So apa yang kita nak kena buat adalah kita klik pada kita punya objek ni, kita punya keyframe ni, klik pada mana-mana keyframe boleh. Okay. Lepas tu tekan shift, klik another keyframe. Maksudnya kita select dua-dua keyframe lah. So the both keyframe akan jadi warna biru. Dah? Dah. Okay. Lepas tu pergi dekat mana-mana keyframe. Okay. Awak tekan dekat mouse awak, right click. Nanti dia keluar this option. Kejap, sir, saya tertinggal yang step sebelum ni. Okay, alright. Okay, lagi sekali So dekat awak punya timeline ni, awak ada 2 keyframe. Sekarang ni dia berwarna kelabu, betul? Yang itu tekan dulu kan? Okay, tekan dulu sampai satu tu jadi warna biru. Okay, lepas tu tekan shift, klik mana satu lagi awak punya keyframe. Kan kita ada 2 keyframe. Okay, klik sampai dua-dua jadi biru. Maksudnya kita select lah, kita select kita punya keyframe tu. Okay. Lepas tu pergi mana-mana keyframe, right click pada mouse. Sir. Ya. Lepas tu lepas shift. Lepas je. Lepas dah select tu, lepas je shift. Okay. Alright. Okay. Lepas tu right click pada mouse. Pergi dekat bawah tu. Keyframe Assistant. Okay. Lepas Keyframe Assistant tu, awak akan nampak ada option dekat atas tu. Easy is in dengan easy is in, easy is out. Okay. Dan dia siap ada shortcut key dia. F9. Kalau kita tekan F9 terus. Kita nak guna yang easy is ni. Okay. Kita nak guna easy is. So apa perlu buat? Tekan pada easy is tu. Okay. Klik je.
Bila tekan pada easy ease, awak nampak kita punya timeline kita ni akan jadi merah balik sebab kita dah apply new punya animation. So awak kena playback balik sekali supaya dia boleh re-render balik kita punya animation tu lah. Alright, okay. Just let dia punya ni pass through saja dulu. Alright, just let dia pass through dulu. Alright. So nanti you guys akan nampak lah dia punya flow animation dia macam mana. So whenever bila kita playback balik, kita akan nampak dia slowly macam dia bergerak slow sebelum dia ada full stop. Betul, jadi tak? Oh, jadi. Jadi so kita nampak dia a bit proper sikit berbanding yang tadi dia flat, dia tiba-tiba mengejut. Betul mengejut So macam dia dia cantik, kita nampak movement dia dekat situ. Alright, okay. Alright, so far semua jadi? Jadi sir. Jadi alright. Okay. So itu adalah cara simple untuk kita buat kita punya animation untuk text. Okay, yang di mana kita buat keyframe dan kita adjust kita punya scale daripada 0 sampai to 100 supaya dia boleh membesar daripada depan lah ke belakang lah. Okay. Selain daripada tu, kita boleh juga tukar dia punya opacity. Kalau kita nak buat opacity, maybe masa yang dia dekat belakang tu dia kosong, dia tak nampak. Bila naik atas ni dia terang. Itu dalam opacity. Position pun kita boleh tukar, tapi tu nanti kita try later on lah. You guys try to play around dekat sini pun boleh. You guys nak buat dia rotate pusing-pusing pun boleh, tak jadi masalah. Alright, okay. So now sekarang ni, bila tengokkan pada animation ni, bagi ikutkan sebenarnya, dah okey lah ni, dah cantik, dia slow macam tu. Okey. Tapi the problem is dekat sini adalah di mana saya terasa animation ni macam dia terlampau dia punya ending dia macam terlampau stagging. Dia macam masih lagi saya terasa dia macam stuck kat situ. So macam mana kita nak buat position punya adjustment? Okey. So untuk buat position punya adjustment, kita kena pergi dekat atas ni. Nampak dekat yang sini, dekat kita punya timeline ni, ada satu ikon yang hujung ni, nama dia graph editor. Jumpa tak? Cuba sir. Yang ni dekat sini. Lagi sekali dekat atas timeline ni awak nampak dia ada satu graph editor. Ikon yang paling last sekali tu. Okay, tekan pada graph editor tu. Okay. Dekat graph editor ni lah dia akan bagi tahu macam mana kita punya curve, animation kita punya curve ni berjalan. Right, okay, dia punya curve ni berjalan. Sampai sini dia terus pick stop. So dia punya curve ni tak terlampau tinggi. Okay, maksudnya tak terlampau tinggi adalah dia akan slope terus stop. Right, okay, maksudnya sini dia start slow. Dia jalan, dia naik laju sampai sini dia akan slow down balik. Tapi slow down dia terus pick stop macam tu. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh do a position punya adjustment. So macam mana kita kata a position adjustment? Kita boleh adjust kita punya yang ni, okay? Dengan klik je pada awak punya yang merah tu, okay? Kita boleh adjust, kita tarik. Pernah main Photoshop kan? Yang kita main, yang kita adjust kita punya level, kita punya hue saturation tu, pernah kan? Okay. Sir. Ya? Saya punya dia tak keluar graf sir. Dia keluar apa? Dia grid tu dia keluar, grid lines dia tu keluar, tapi graf dia tu yang merah tu kan, line merah tu tak ada. Cuba tengok kat awak punya ni. Bahagian tu. Tadi awak letak playhead dekat situ tak? Playhead ni, playhead ni letak kat depan ni dulu, dekat antara animation tu, antara kita punya kita punya keyframe tu. Okay. Okay. Supaya make sure dia dalam kita punya within animation tu lah. Jangan terkeluar ke kanan. Letak dalam within animation tu. Okay, baru tekan graph. Nanti kita akan nampak dia akan keluar tu. Ada tak? Tak ada rasa. Dia keluar apa? Dia keluar grid ni kan. Okay. Grid kotak-kotak ni dia keluar, tapi line merah tu dia tak ada. Dia ada line apa? Tak ada line langsung? Tak ada line langsung. Pelik ni. Sebab saya risau juga mungkin dia punya workspace dia yang kecil kan, tak nampak, tapi ni saya tengok daripada 0 sampai ke 100 dah ni. Okey, macam
pelik juga ni. Sekejap, okey. Ada tak yang saya termiss ke? Sebab saya rasa kalau ikutkan by logic, graf ni bila kita buka, ada tak siapa lain yang tak ada? Tak nampak graf? Yang lain nampak graf tak? Nampak sir. Okey, Ada. nampak graf. Okey, minta siapa tadi? Azim Saya. Okey, tak apa. Minta share awak punya screen jap, saya nak tengok. Okey, sekejap. Saya kelas ni tengah connect dekat phone. Sekejap Okey. Yang lain semua okey? Anissa okey? Okey, saya nampak ke? Mana? Oh, tak ada. Ha. Sekejap. People are using companion. Awak guna apa tu? Azim is using companion mode. Companion mode tu macam mana? Itulah tu. Saya pun tak ni. Sekejap. Saya join je dulu. Okey. Tutup satu mic dekat awak punya sistem tu. Satu sistem tu tutup mic. Hello? Hello? Ha. Kenapa saya tak boleh nak share screen? Dia jadi apa? Dia apa nama ni? Dia punya button share screen tu tak boleh ditekan. Tak boleh ditekan. Awak guna Chrome ke awak guna apa? Saya guna Microsoft Edge. Oh, kalau Microsoft Edge saya tak boleh kot. Awak kena guna Google Chrome. Oh ya. Yeah. Awak kena guna Google Chrome baru boleh. Oh, okey, sekejap. Okey, sementara tunggu Azim, yang lain semua okey boleh? Boleh sir. Boleh, ada masalah? Tak ada? Saya rasa. Apa? Ya, apa Hafizul? Saya ada masalah dekat titik tu lah. Titik tu kenapa? Yang keyframe tu? Yang saya ajak yang ni, apa tu nama dia? Pen behind tu. Tekan control shift tak dapat dia. Oh, bukan control shift. Betul lah control shift lah. Tapi dia tak jadi lah. Dia jadi gelap kot. Dia okey, dekat layer tu select dulu awak punya yang layer tu, dan layer tulisan kita. Lepas tu tekan control shift, pergi dekat atas tu, double click dekat yang icon tu. Okey Pak. Yang lain semua okey? Azmin okey? Okey sir. Alright. Jadi gelap juga tu. Jadi gelap. Macam pelik juga jadi gelap Jadi macam ni Ustaz. Cuba yang ni dah letak motion ke belum? Ni dah letak motion ke belum? Hafizul? Dah tekan nanti ni. Dah buat lah dia. Dah buat motion. Okey, kalau dah buat motion, tu ada anchor tengah-tengah tu. Tapi dia gelap tu. Kenapa jadi gelap Saya tak tahu. Cuba kalau playback pun tak ada keluar apa-apa. Tak. Saya tolak playhead tu ke depan. Kalau play kosong tak? Hitam tu? Betul dah tu. Betul dah tu. Jadi. Betul. Alright, okay, thank you. Azim tadi, macam mana Azim? Okey, saya dah switch to Chrome dah. Okay.
Okey ke sir? Okay. Right, okay. Okey. Ni tadi saya drag daripada sini. Okey, saya drag dari sini kan. Okay. Okey, so saya drag sampai ke belakang lah, betul? Okay. Okey, and then saya terus tekan sini Betul. Gawak pun graf awak kosong Kenapa graf awak kosong Itu. Kejap. Cuba awak punya awak buat transparent background Kalau ikutkan sepatutnya ada. Jap. Okey. Sorry. Jap. Saya comparekan dengan saya punya. Pelik juga awak punya ni. Cuba jalankan awak punya apa tu playhead tu. Sepatutnya dia keluar graf kat sini. Kejap. Okey. Sepatutnya akan ada graf. Tapi pelik jugalah tak ada graf ni. Okey, cuba klik dekat perkataan scale tu. Scale, okey. Klik je kat perkataan scale tu. Tu? Okey. Alright. Okey, settle. Okey, settle. Alright. Okey. Yang lain semua okey Okey, stop. Okay. Stop. Alright. Okey. Kita continue. Lagi sikit. Kita continue. Sekejap Alright. Okay, boleh Okay, now sekarang ni kita ada graf ni tau. Tadi saya punya animation tu macam nampak macam agak kejung lah. So sekarang ni saya nak buat dia jadi cantik. Dia smooth je, slow je dia berhenti kan. Okay, so sama macam dalam Photoshop, awak boleh klik pada graf ni mana-mana. Awak boleh klik dan awak boleh naikkan. Nanti dia akan keluar this warna kuning tu punya tu lah. Awak boleh toggle kuning tu. Awak nak naikkan yang atas tu ke, curve ni atas tu ke. Dan curve bawah ni awak nak buat dia curve panjang, start panjang ke macam ni terpulang pada awak lah. Okay, so saya setkan saya punya curve dia jadi macam ni. Okay, saya panjangkan sikit lah. Saya panjangkan ke belakang supaya dia slowly smooth kan. Okay, jadi bila saya playback nanti balik. Okay, so awak tak payah tutup graf ni pun. Sementara nak playback tu, awak boleh tarik je playhead tu. Okay, so bila playhead tu kita play, nampak dia akan jadi slow motion, cantik je dia berhenti hujung tu. Ngam-ngam je. Okay. Perasan tak saya ni dah terlebih sikit daripada graf atas ni. Itu yang dia jadi macam staging sikit. Okay. Alright, okay. So bila saya playback balik, dia akan jadi cantik je dia punya tu. Dia akan jadi cantik. Okay, dia boleh stop macam tu. Alright, okay. Ataupun satu lagi, ada setengah orang dia suka buat bouncy tau. Maksudnya dia berhenti, dia ke belakang. Dia ada macam berenjut sikit kat ujung tu. So macam mana nak buat berenjut kat ujung tu? Yang graf atas ni, awak naikkan sikit je ke atas. Naikkan lebih daripada yang graf asal dia lah. Naikkan sikit je. So apa maksud bila kita naikkan sikit? Dia akan membesar. Lepas tu dia akan mengecil balik. Okay. So bila kita tengok dia punya effects dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia akan berhenti macam tu. Okay. Sekejap saya naikkan graf dia macam ni. Macam ni. So, kita akan nampak bila kita playback. Ke depan laju. Nampak? Perasan tak saya punya? Tengok Tengok ujung Ujung dia awak akan perasan dia macam mengecil sikit. Dia ada bouncy sikit. So, either kita boleh buat position kita punya adjustment. Kita nak buat kat sini. Melalui graf ni. Kalau tadi macam kata yang memang secara basic dia bagi tu macam awak rasa tak sesuai, daripada sinilah kita buat kita punya adjustment, position adjustment tu. Alright. Cuba try dulu tengok boleh ke tak boleh. Okey, jadi sir. Jadi, yang lain semua boleh tak? Boleh tak buat position? Boleh sir. Jadi Farida jadi? Boleh sir, boleh. Boleh. Alhamdulillah.
Farida nak tanya dekat tempat awak tak ada ke family awak yang run ni? Homestay ke apa? Ada. Tak ada? Tak ada ke kawan-kawan Ada. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Sebab saya berapa orang kita? Ada lebih 10 orang nak pergi ni. Dia orang nak duduk kat dia orang nak duduk kat chalet air. Nanti saya tanya cousin lah saya. Okey, nanti awak tanya dulu, nanti apa-apa nanti awak bagi tahu saya. Boleh? Alright. Okey, kembali pada ni. Okey, sekarang ni semua boleh buat position editing ni. Yang graf ni boleh? Boleh sir. Alright. Okey. Alright, okey. Settle okey. So, for the time being ni, kita hanya baru buat kita punya first ni. Kira maksudnya, kalau jadi tu, maksudnya jadilah awak punya motion graphic. Okey. Sebenarnya tutorial ni dipanjang lagi. Okey, dan kita akan continue week by week lah. Nanti kita akan tengok. Sampai one point tu nanti, baru kita akan finish up kita punya tutorial. So, daripada sini, sebenarnya nanti, kita juga boleh buat opacity. So apa you guys boleh buat, you guys boleh letak balik playhead ni dekat depan, you guys boleh adjust opacity, you guys boleh adjust dia punya position kalau you guys nak adjust position, ataupun you guys nak adjust dia punya rotation, you guys nak adjust rotation dia boleh, tak ada masalah. Okay, melalui dia kita punya time frame ni jugalah, you guys boleh adjust. Alright, okay. So minta lepas ni kalau you guys nak adjust, boleh buat adjustment. Try to play around dengan ni je dulu. Jangan try usi yang lain lah. Try to play around dengan ni je dulu. Supaya you guys boleh get familiar. Maksudnya saya tak nak nanti bila saya ajak awak buat ni, nanti bila projek awak buat ni je. Awak tak tukar benda lain pun. Saya tak nak macam tu. So saya nak you guys explore sendiri benda ni. Alright? Okay? Sebab semua degree kan? Yes sir. Degree kena explore Dia bukan macam diploma. Degree awak kena explore. Saya ajar sikit. Lain tu awak kena explore. Alright. Kalau saya ajar awak semua, macam no point juga kan. Alright, okay. Boleh explore dan boleh tanya dengan saya mana tak tahu. Try buat dulu. Yang penting awak kena try dulu. Try buat. Kalau tak faham, boleh refer dengan saya. Macam tadi Azim, dia tak jumpa dan refer balik dengan saya. Kita try tengok yang mana kita boleh selesaikan. Alright, okay. Alright, okay. So far okay? Ada apa-apa masalah? Sir, Ya. kalau nak save macam mana? Nak save? Nak save okey. Lupa. Saya nanti kejap. Jadi saya ajar. Okey, sekarang ni saya nak tanya dulu. Semua orang okey ke tak okey? Ada masalah apa-apa tentang yang kita punya animation hari ni? Very simple je dulu. Sir, Ya. saya buat dia daripada kiri membesar ke kanan. Macam mana sir buat daripada tengah kecil besar? Okey. Awak punya anchor point ni. Nampak tak anchor point ni? Awak punya tu kat sebelah sini. Betul lah. Maksudnya tadi awak lupa step yang macam yang saya bagi tahu tadi lah. Step yang kita kena klik dulu layer ni. Lepas tu awak kena tukar icon point tu dulu. Cuba klik pada layer. Sekarang ni klik pada layer awak ni dulu. Okey, dah klik pada layer? Layer baru ke? Tak, yang layer ni. Yang ada tulis nama This Is My tu. Okey, lepas tu pergi kat keyboard awak, tekan Control Shift, jangan lepas. Okey, lepas tu nampak tak ada ikon yang sebelah ikon kamera tu? Kamera. Dekat atas ni, ada kan ada tu? Yang putus-putus tu? Okey, double click. Dia pindah tengah-tengah tak? Pindah? Okey, sekarang ni cuba playback tengok. Jadi tengah-tengah ke tak? Jadi tengah-tengah? Alright, okey, cantik. Alright, okey. Lagi lain ada soalan? Semua okey? Boleh? So far semua okey? Boleh? Okey sir, mantap. Okey, settle So nanti kita akan sambung lagi. Daripada sini kita akan upgrade. Saya akan tunjuk dengan awak lah macam mana daripada normal text kita boleh jadi 3D dan macam mana 3D tu kita boleh buat 3D environment. Semua daripada a simple text ni. Nanti kita explore. Lebih simple macam tu. Alright, okay. So now file ni awak kena save sebab kita akan continue guna file yang sama untuk buat kita punya project. So pergi dekat awak punya file atas tu, file. Lepas tu tekan save as. Okay. Lepas tu tekan save as. Okay, pergi file, tekan save as dekat punya tu.
So dia akan store sebagai After Effects punya file, AEFF, betul? Oh sorry, AEP, After Effect Project. So you boleh namakan you guys punya ni motion graphic tutorial. Sorry saya tulis tu motion graphic text tutorial. Tutorial. Alright, okay. So you guys boleh simpan lah dekat mana you guys nak simpan. So dekat sini saya drop dekat saya punya desktop. Okay. Dan tekan save. Alright, okay. Okay, semua dah save? Okay, sir. Rasa. Alright, okay, settle. So saya rasa tak ada apa-apa nanti kita akan continue kita punya kelas lagi untuk kita punya motion graphic. Okay, nanti apa-apa saya akan update. Cuma untuk hari ni, okay, untuk hari ni apa saya nak minta adalah saya nak you print screen. Sorry, print screen atau print screen? Okay, screenshot, lupa. Print screen tu zaman-zaman Tok Kaduk punya. Sekarang ni screenshot. Screenshot. Saya nak you guys screenshot you guys punya interface F-Dot After Effects tu. Sebab atas tu ada tulis nama you. Lepas tu bagi nampak ada graf, bagi nampak ada tulisan, bagi nampak yang ada scale yang kita dah ubah-ubah tu semua tu. Alright. So semua yang macam awak nampak kat screen saya ni kena nampak. Screenshot. Nanti saya akan buat satu submission dekat awak punya Google Classroom kejap lagi. Itu adalah awak punya attendance yang menyatakan yang kita dah buat sama-sama kita punya tutorial. Alright, okay? Ya. Saya punya dia jadi yang apa yang graf tu kan. Dia ada dekat ujung belah kanan, ujung belah kiri dia naik ke atas. Ujung belah kiri naik ke atas yang ni, yang merah bawah ni. Dia ada dia macam sambungan. Sambungan? Tak saya tunjuk. Okey, jap. Okey, lagi sekali, minta you guys dah settle. Oh, sambungan. Oh, maksudnya awak punya keyframe awak tu start daripada yang sambungan tu lah. Adjust lah balik. Tarik keyframe awak tu ke bawah. Yang kuning yang mula-mula tu tarikkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Tu, turunkan ke bawah. Tarik, turunkan ke bawah. Yes. Maksudnya sekarang ni awak ada 3 keyframe tak silap saya. Betul? Nampak kan? Ada 3 keyframes. Atas satu, bawah satu, ujung satu. Okay, adjust dari situ. Cuba playback tengok balik. Okay tak? Tengok animation awak. Okay? Animation okay? Alright. Okay, cantik. Alright, okay. Alright, lagi sekali saya minta untuk awak screenshotkan semua ni yang ada tulis composition nama awak, yang ada gambar yang kita punya ni graph skill ni semua dan graph ni dan kita punya tulisan ni je dulu. Screenshot, nanti kejap lagi 5 minit lepas habis kelas saya akan post dekat dalam kita punya Google Classroom dan minta awak submit yang tu. Itu menandakan yang memang hari ni kita one to one, awak follow saya punya tutorial dan ikut saya punya tutorial. Alright, okay? Boleh? Boleh guys? Boleh, alright. Okay. So kalau graf saya hilang ke? tekan dekat scale ni. Scale mana? Scale yang belah kiri tu. Tekan kat scale. Buka graf, lepas tu tekan perkataan scale tu. Dapat. Alright, okay. So dengan itu, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang nanti. Alright, okay. Dan kita boleh continue semula dengan kita punya tutorial lah untuk kita punya motion graphic. Okay. Dan sepatutnya motion graphic ada kelas ganti sebenarnya. Nanti saya akan bagi tahu lah bila date untuk kita buat kelas ganti untuk motion graphic supaya lebih cepat kita tu, lebih cepat awak boleh belajar, lebih cepat awak boleh settlekan awak punya assignment dan juga kita punya final project nanti. Alright, okay? Kejap. Right, okay. Dengan itu kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As. Alright, okay. Thank you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.